Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 7 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Memulakan berita dengan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian LAKIS mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasmi beliau pada Selasa. Rombongan kunjungan hormat yang diketuai oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus adalah bagi memohon dana serta memaklumkan status pelaksanaan projek ubah suai dan naik taraf masjid bahagian Serian. Sementara itu, ketika ditemui Setiausaha LAKIS, Muhammad Hadi Mos berkata kunjungan itu juga bagi memaklumkan permohonan tapak tanah untuk pembesaran kampung di kawasan Serian. Kunjungan hormat kita ni adalah untuk membuat antaranya adalah permohonan satu pertapakan baru lah untuk penduduk di kawasan Serian, which is memang flood prone area yang merupakan antaranya Kampung Hudu, Hilir, Mungguk Limo dan juga sekitarnya lah. So we are identify one location, but yes, we still haven't know what is the status of the land lah. So that's why we propose today. That's number one. And number two is proposing of Serian Riverfront and Medan Selera, which is called to relocate the yang di Pasar Malam sekarang untuk di tapak baru lah. That's why we propose just now. Berita seterusnya, penganjuran anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi peringkat negeri Sarawak adalah suatu yang membanggakan apabila dapat mencukil bakat-bakat di kalangan para pelajar di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, pengenalan beberapa kategori baharu dapat mengangkat standard anugerah Serasi sekaligus melahirkan lebih ramai pelajar yang kreatif dan inovatif. Hasil daripada anugerah-anugerah dan termasuklah apa yang kita anjurkan pada hari ini. Kita bangga bahawa terdapat sekolah yang mengambil serius terhadap projek-projek yang dicadang dan dilaksanakan oleh murid mereka. Dan projek-projek ini berjaya untuk dipertandingkan sehingga ke peringkat bahagian maupun peringkat negeri. Malah sebahagian projek tersebut juga telah menarik minat syarikat-syarikat yang ternama, sehinggakan mereka menggunakan konsep projek tersebut untuk diaplikasikan oleh syarikat-syarikat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian anugerah Serasi sesi peringkat negeri Sarawak di Miri pada Selasa. Datuk Ahmad Awang Tengah menambah penganjuran anugerah Serasi dan kelab pencinta alam untuk warga sekolah juga adalah tindakan yang strategik. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai untuk membentuk generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar. Kepribadian dan persepsi murid terhadap alam sekitar dapat dibentuk atau dicorakkan dengan lebih mudah dan berkesan di sekolah kerana pendekatan yang digunakan adalah secara holistik, iaitu melalui kurikulum dan co-curriculum. Dalam hal itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Pujut Miri bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sibu telah dinobatkan sebagai penerima anugerah khas Bintang Serasi dan membawa pulang piala pusingan, sijil dan wang tunai berjumlah RM5,000. Berikut merupakan antara pemenang bagi anugerah lain, iaitu Anugerah Serasi Emas, Anugerah Serasi Perak, Anugerah Serasi Gangsa, Anugerah Guru Serasi, Ikon Murid Serasi, Anugerah Projek Serasi Emas, Anugerah Projek Serasi Perak dan Anugerah Projek Serasi Gangsa. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan untuk membangunkan agropark di Lubuk Tamang Saribas. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, inisiatif pemodenan pertanian itu akan menggunakan tanah berkeluasan 1,400 hektar.
Bercakap semasa merasmikan Agriculture Community Outreach Program di Dembak, beliau berharap penduduk di kawasan itu dan yang berdekatan dapat memanfaatkan peluang tersebut bagi meningkatkan produktiviti pertanian. Berikut pula mengenai seranan kepada ibu bapa untuk membuka akaun simpanan SSPNI bagi keperluan pendidikan anak-anak mereka. Semasa menyatakan seranan itu di Miri pada Selasa, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ia dapat meringankan beban tanggungan pendidikan anak-anak mereka pada masa depan. Kita mahu para ibu bapa untuk merancang masa depan anak-anak mereka. Hasil anak mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan cemerlang. Kerana masa depan mereka adalah bergantung kepada gerakan para ibu bapa juga. Dan satu cara yang penting ialah kita perlulah menyimpan wang yang kita ada yang lebih boleh simpanan. Jadi simpanan itu penting. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada 100 pelajar tahun 6 yang cemerlang dalam akademik dari 8 sekolah di kawasan Senadin. Masih lagi dengan perkembangan di wilayah utara, dengan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak sentiasa mencari usaha dan kaedah terbaik bagi menghidupkan kembali industri pelancongan di negeri ini pada pasca COVID-19. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu berkata, antara inisiatif dan kaedah yang digunakan pakai ialah mempromosikan tempat pelancongan menarik di dalam Sarawak menerusi kempen Sia Sitok Sarawak. The year 2020, domestic tourism has increased, the number of people travelling has increased, and with Sia Sitok been launched on the 17th of August this year, 2020, and in the travelling divisions, that this number of people have increased tremendously. The number of people going up to Mulu Caves National Park also has increased, because I know my friends in Miri, they had never been to Mulu Cave. Now they are taking firmly to go there because it's 50% under Sia Sitok that program. Semasa ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi Pelancongan Negeri di Miri, beliau menjelaskan kementerian sama juga mempromosikan tempat air terjun yang ada di Sarawak. Manakala di Lambir, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dikuatkuasakan sehingga penghujung tahun ini tidak menghalang sambutan Hari Kuih Bulan disambut dalam norma baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Ripin Lamat berkata, sambutan Hari Kuih Bulan tetap diadakan dalam norma baharu dan mengikut garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Walaupun kita terpaksa mengadakan sambutan ini di dalam keadaan yang begitu berbeza dengan penutup muka dan juga penjarakan sosial, namun demikian ini tidak menghalang kita untuk bersama-sama di program ini yang kita sambut setiap tahun di kawasan kita. Berucap dalam sambutan Hari Kuih Bulan 2020 di Bakam, beliau turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM100,000 masing-masing kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua Bakam dan SJKC Chunghua Tukau. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.